Assalamualaikum dan salam sejahtera utama TVS 3 Februari 2021 bersama saya Akmal Saleh. Dan saya Priscilla John, kami bawakan terus kepada anda paparan utama TVS untuk malam ini. Kerajaan Sarawak memperkenalkan sebanyak 7 inisiatif tambahan berjumlah RM141.7 juta bagi membantu usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata, inisiatif tambahan di bawah bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 5.0 itu akan memberi manfaat kepada lebih 10,000 usahawan PKS di Sarawak. Antara inisiatif tambahan itu ialah tambahan RM50 juta di bawah skim kredit Mikro Sarawak, tambahan RM20 juta kepada RM2 juta yang sedia ada di bawah skim pinjaman industri kecil dan sederhana dan RM22 juta subsidi faedah bagi kemudahan pemulihan dan bantuan tersasar TRRF. Turut disediakan subsidi faedah pinjaman kewangan pelancongan penjana berjumlah RM2.5 juta, tambahan RM20 juta untuk program graduan ke arah keusahawanan, gerak dan usahawan teknikal dan vokasional USTEV. Awang Tengah dalam sidang media pada Khamis berkata selaras dengan dasar ekonomi digital, bantuan tambahan sebanyak RM20 juta bagi program Go Digital Sarawak dan RM2 juta bagi program latihan pemasaran digital. Berikutan penularan pandemik COVID-19, ramai usahawan menceburi perniagaan online yang berupaya menjana pendapatan. Sehubungan itu, YB Ketua Menteri telah pun bersetuju untuk menyediakan peruntukan sebanyak RM20 juta bagi pelaksanaan program ini. Bantuan ini Sementara itu, usahawan perusahaan kecil dan sederhana menyambut baik langkah tambahan itu. Bagi Muhammad Syukri Effendi, inisiatif tambahan itu sedikit sebanyak meringankan kos pembayaran sewa yang ditanggung. Terutamanya kerajaan negeri Sarawak lah amat membantu serba sedikit operasi kami orang lah semasa isu pandemik COVID-19 tu lah. Sedikit sebanyaknya membantu operasi menampung sedikit sebanyak kos yang perlu kita tampung lah. Mau tolong kami orang bayar setengah ke atau macam ke bila-bila kan ya tolong kami. Memang saya orang kasih terima kasih sama dia orang tu kerana ada tolong saya orang bah. Tengok semua ada kosong cuma kurang pendapatan. Terima kasih berhenti lah. Cakap untuk peniaga tu balang sekarang mahal juga. Kami pun beli orang juga. Tapi itu kalau mun ada bila ada customer susah juga. Mun si mampu mau bayar lah. Semua macam tu bukan seorang aja, semua macam tu lah. Kerajaan Sarawak telah menyerahkan dana tambahan berjumlah RM2.5 juta kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Joseph Kuching. Pemangku pengerusi Jawatankuasa Tabung Pemulihan Blok Mill Hill SMK St. Joseph Chris Chua berkata dana tersebut bukan yang pertama kali diterimanya. Ia akan digunakan untuk projek membaik pulih Blok Mill Hill SMK St. Joseph Kuching. Total project cost is 5.5. We received 2.5 from the government this time, and earlier the government has given us another 1.5 million. So in total we have received 4 million from the state government. Beliau menjelaskan projek berkenaan sudah giat dilaksanakan semenjak Ogos 2020 dan dijangka siap pada hujung bulan April 2021. Sementara itu, Uskup Agung Roman Katolik Kuching, Simon Poh berkata, dana ini merupakan sumbangan ikhlas daripada kerajaan negeri selepas pihaknya tidak mampu mengumpul dana yang secukupnya sepanjang tahun lepas. So now with this funding, we'll be able to complete the shell, the main restoration of the building, but still classrooms, we need chairs, tables, equipments and so on for our students. So I appeal to the all Josephian boys and girls this time to continue to support and give in whatever you can in donations.
Ketibaan pelancong asing dan domestik ke Sarawak dari Januari hingga Disember 2020 merosot sebanyak 74.2% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2019 berikutan pandemik COVID-19. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah. Beliau berkata Sarawak pada tahun lepas hanya menerima seramai 1.199 juta pelancong berbanding 4.62 juta pelancong pada tahun sebelumnya. Jauh menurun. Dari segi jumlah penurunan untuk foreigners ni penting. Untuk tahun 2020 yang masuk ke negeri Sarawak hanya 363,304 pengunjung. Kalau dibandingkan dengan tahun 2019, 2.082 juta, 2.082 million. That is really a huge drop. More than minus 82.55%. Abdul Karim juga berkata akibat daripada penurunan ketibaan pelancong ke negeri ini, nilai resit pelancongan Sarawak juga telah menurun sebanyak 75.12% kepada 2.88 bilion ringgit berbanding 11.57 bilion ringgit pada tahun 2019. Untuk memastikan sektor pelancongan tidak lumpuh, tambah beliau lagi, ia adalah penting bagi kerajaan negeri untuk mempromosikan produk pelancongan domestik melalui pelbagai kempen serta berhubung dengan pemain industri untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan mereka ketika ini. Bergerak orang daripada luar tidak dapat masuk. The only way for us to keep the thing alive is to make sure that the locals are moving around also, to visit the local product, tourism products and all that, also coming over to stay in the hotels. I mean, hotels in Kuching are not just meant for foreigners. Those from Cebu, from Somiri, they can come down here. Menurut beliau, pada tahun lepas, Sarawak telah melancarkan kempen Siasi Tok Sarawak yang akan membolehkan rakyat negeri ini dan juga bukan warga Sarawak yang mempunyai permit kerja untuk menikmati produk pelancongan di negeri ini dengan harga pakej potongan sehingga 50%. Jalan lencongan sementara sepanjang 70 meter telah siap dibina dengan telah dibuka bagi membolehkan pengguna melalui jalan Melekun Mujong Kapit yang putus akibat tanah runtuh pada Selasa. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kapit, Irwandi Tugor, laluan alternatif tersebut dibina dan kerja-kerja baik pulih dijalankan oleh Jabatan Kerja Raya JKR dan dipantau oleh pihak Cahaya Mata Sarawak CMS. Yang terputus, walau bagaimanapun kemungkinan akan mengambil masa dan akan dimaklumkan untuk kerja-kerja yang seterusnya. Perkembangan mengenai proses baik pulih jalan terputus itu akan sentiasa dipantau memandangkan tidak ada penetapan jangka masa tertentu untuk menyiapkan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di daerah itu. Terdahulu, Jalan Melukun Mujong Kapit terputus akibat tanah runtuh kerana hujan berterusan dan menjejaskan 10 rumah panjang di kawasan itu. Selepas keadaan banjir reda di bahagian selatan Sarawak, kawasan tengah dan utara negeri pula mula dinaiki air apabila dua pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan seramai 85 mangsa. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, sebuah PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan Nangga Embuau di daerah Song Kapit sejak 4 petang Selasa yang menempatkan 77 mangsa dari Rumah Panjang Kuleh Nangga Embuau. Hujan turun sejak beberapa hari lepas di daerah Song itu yang terletak kira-kira 110 km dari Bandar Sibu dan 51 km dari Kapit menyebabkan paras air sungai Batang Rajang meningkat dan melimpah ke kawasan rendah. Sementara itu, sebuah lagi PPS dibuka di Dewan Sukan Tatau yang terletak kira-kira 60 km dari Bandar Bintulu pada 9.45 pagi Rabu selepas 8 mangsa daripada 2 keluarga dari kampung dagang di daerah Tatau terpaksa dipindahkan.
Berdasarkan ramalan cuaca Jabatan Meteorologi Malaysia, daerah Song dan Tatau diramalkan mengalami keadaan hujan hingga minggu hadapan. Selain itu, beberapa kawasan lain turut dinaiki air termasuk di Kampung Tebakang Melayu Serian. Pusat pemindahan sementara di Dewan Sekolah Kebangsaan Tebakang turut dibuka sekiranya terdapat pemindahan mangsa. Warga emas yang dikuatiri hilang ketika mencari lokan di Kampung Tambai Sebuyau telah ditemui selamat oleh pasukan mencari dan menyelamat. Puan Husaini, 73 tahun, ditemui sekitar jam 10.30 pagi pada Rabu dalam keadaan lemah. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Simunjan Mat Undik, mangsa difahamkan telah keluar sendiri dari kawasan hutan pada jarak 1 km dari Pondok Kebun. Mangsa yang hilang telah ditemui dengan selamatnya dan beliau telah balik ke rumah sendiri dan tadi beliau telah dihantar ke klinik Sabangan untuk menerima rawatan selanjutnya. Difahamkan juga mangsa telah dibenarkan pulang ke rumah pada jam 12 tengah hari dan operasi mencari dan menyelamat SAR turut ditamatkan. Terdahulu, mangsa dipercayai keluar rumah bersama-sama 2 anak saudaranya mencari lokan sekitar jam 8 pagi pada Selasa. Namun mangsa disedari hilang pada jam 4 petang setelah tidak munculkan diri sewaktu hendak balik ke rumah. Kedua-dua anak saudara mangsa dan penduduk kampung berusaha mencarinya namun tidak berhasil. Operasi SAR yang dijalankan sehingga jam 11 malam Selasa menemui jalan buntu apabila masih gagal menjumpai mangsa. Bertemu kembali. Kajian mengenai bandaraya pintar oleh sebuah syarikat antarabangsa sudah selesai dan bakal dikemukakan kepada Ketua Menteri Sarawak. Pengurus Besar Lembaga Multimedia Sarawak SMA Zaidi Razak berkata, dokumen muktamad sedang disediakan dan 15 inisiatif sudah diputuskan dengan mengutamakan inisiatif yang memanfaatkan rakyat. Have to present it to our chairman, which is Chief Minister of Sarawak, the Right Honourable, and then we will proceed with our next course of action based on his direction later on. Yeah, this is our stand here. Walaupun demikian, beliau berkata program Bandaraya Pintar sebenarnya sudah bermula kerana salah satu program Bandaraya Pintar yang penting adalah Sarawak Pay. Zaidi menjelaskan bahawa program Bandaraya Pintar bukan semata-mata mengenai projek ataupun program baharu tetapi lebih kepada usaha membawa tamadun baharu kepada masyarakat. Mengenai Sarawak Pay, beliau memberitahu antara 600,000 hingga 800,000 warga Sarawak kini menggunakan aplikasi tersebut termasuk di kawasan luar bandar. Currently, we have partnered with Bank Simpanan Nasional, all right, with their agent bank EB in the rural area, whereby those EB also the Sarawak Pay agent, whereby you can transfer your money through Sarawak Pay and get your cash from the EB in the rural area. Bagaimanapun untuk penduduk di kawasan luar bandar katanya, lebih ramai ejen boleh dilantik sekiranya ada liputan internet dan lebih banyak kedai dapat menggunakan Sarawak Pay untuk menjalankan transaksi. Sebanyak 3 kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 direkodkan pada Rabu iaitu masing-masing di Kuching, Miri dan Sibu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian akibat virus pembawa maut ini meningkat kepada 42 kes. Sementara itu, terdapat 148 pertambahan kes baharu dikesan di Sarawak, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 4,824 kes. Sibu kekal mencatatkan jumlah kes harian tertinggi dengan 48 kes, Bintulu 15, Dalat 15, Beluru 14, Miri 12, Kapit 8, Kanowit 8, Sebauh 7, Song 7, Sri Aman 5, Bau 3, manakala Kuching, Lundu, Tatau, Subis, Selangau dan Sarike masing-masing 1 kes.
Daerah Beluru juga dilaporkan telah kembali kepada status jingga daripada status kuning setelah merekodkan sejumlah 22 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari lepas. Kluster aktif pula kekal 12 dengan pertambahan 3 kes kluster tabung bau dan menjadikannya kepada 25 kes. Baik, Kesatuan Eropah dan Belgium memberi jaminan perjanjian pembekalan vaksin Pfizer kepada Malaysia akan dapat ditunaikan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, jaminan daripada Duta Kesatuan Eropah dan Belgium pelan imunisasi COVID-19 dijangka diteruskan seperti yang dirancangkan. Jelas beliau Jawatankuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 maklum mengenai pengumuman terbaru kawalan ekspor oleh Kesatuan Eropah ke atas vaksin COVID-19 yang dikeluarkan di dalam negara kesatuan itu. Tambahnya, perbincangan bersama Duta EU ke Malaysia dan Duta Belgium ke Malaysia berkaitan status penghantaran vaksin telah pun dilaksanakan. Berkenaan vaksin Pfizer yang dikeluarkan di Paris, Belgium, tambah beliau lagi, Duta Belgium itu telah memberi jaminan bahawa perjanjian pembelian dengan Pfizer akan dapat ditunaikan selepas Pfizer memohon untuk kelulusan mengeksport dan vaksin itu akan dihantar mengikut jadual mulai Februari. Justru kerajaan Malaysia telah meminta Pfizer untuk memohon kelulusan mengeksport daripada kerajaan Belgium dengan segera. Ujarnya lagi, Kedutaan Kesatuan Eropah dan Belgium di Malaysia akan mengeluarkan kenyataan mengenai jaminan bekalan ini. Untuk rekod penghantaran pertama, 1 juta dos untuk 500,000 penerima vaksin Pfizer akan digunakan dalam fasa 1 inokulasi barisan hadapan dan akan dihantar secara berperingkat dalam suku pertama tahun ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 15.45 juta ringgit terhadap bekas pengerusi Felda Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad. Beliau didapati bersalah atas 9 pertuduhan kes rasuah 3 juta ringgit berkaitan pembelian Merdeka Palace Hotel and Suites di Kuching 7 tahun lalu. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang membuat keputusan selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap pertuduhan tersebut. Mahkamah turut memerintahkan Isa Samad dihukum penjara 18 tahun jika gagal membayar denda yang diperintahkan. Mahkamah juga mengenakan denda 5 kali jumlah suapan bagi setiap pertuduhan dan sekiranya gagal membayar denda dikenakan penjara 2 tahun bagi setiap pertuduhan. Bagaimanapun, Hakim membenarkan permohonan Muhammad Isa untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sehingga pelupusan kes di Mahkamah Rayuan. Mahkamah menaikkan jumlah jaminan daripada RM800,000 kepada RM1.5 juta iaitu tertuduh perlu membayar RM700,000 sehingga pukul 2 petang pada Khamis. Tertuduh juga perlu melaporkan diri di Balai Polis berdekatan setiap 1 hari bulan sehingga rayuan selesai. Para pendeposit Lembaga Tabung Haji kini boleh menggunakan kemudahan pemindahan dana dalam talian menerusi JomPay. Ia sebahagian daripada usaha ke arah digitalisasi dengan menyediakan lebih banyak titik sentuh untuk memudahkan para pendeposit. Pengarah Eksekutif Operasi Tabung Haji, Mustaqim Muhammad berkata, pendeposit dapat memindahkan dana daripada akaun simpanan atau semasa bank kepada akaun simpanan tabung haji melalui platform perbankan internet yang sedia ada. Malah jelasnya, para deposit tidak perlu membuat sebarang pendaftaran. Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai JomPay ini, boleh melayari laman web Tabung Haji seperti yang tertera. Dalam pada itu, Tabung Haji memaklumkan jumlah transaksi pendeposit yang menggunakan kemudahan perbankan internet dan pelbagai saluran dalam talian telah meningkat kepada hampir 80%. Sebanyak 28 bank di Malaysia menyediakan kemudahan ini menerusi platform perbankan internet masing-masing.
Equity Nasional Berhad Equinas meneroka industri farmaseutical menerusi pelaburan sulungnya dengan pengambil alihan kepentingan dalam Medispec Sendirian Berhad. Ketua Pegawai Eksekutif Equinas, Syed Yasir Arafat Syed Abdul Kadir, berkata pelaburan membabitkan nilai perusahaan berjumlah 88.5 juta ringgit, satu langkah tepat bagi meneroka industri yang sedang berkembang pesat. Katanya Medispec merupakan antara peneraju, pengedar dan pemasar produk penjagaan kesihatan dan farmaseutical di Malaysia dengan rekod prestasi lebih dari 35 tahun. Medispec memasarkan lebih daripada 100 ubat farmaseutical dan 30 makanan tambahan kesihatan untuk kedua-dua kategori, preskripsi dan di kaunter OTC. Untuk rekod, Equinas sudah melaksanakan pelaburan kumulatif dalam 42 syarikat sejak penubuhannya pada 2009 dengan jumlah pelaburan komited sebanyak 4.4 bilion ringgit. Sebanyak RM300,000 telah diperuntukkan untuk Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA Bau bagi membina pejabat dan Dewan Serbaguna. Perkara itu dimaklumkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu Miro Simo. Miro berkata peruntukan projek transformasi luar bandar RTP itu akan memudahkan masyarakat untuk menjalankan sebarang aktiviti yang berfaedah. DBNA Bau katanya memberi tumpuan khusus kepada masyarakat Bidayuh dan berperanan untuk memberi impak positif kepada masyarakat tersebut, terutama dalam mendedahkan penduduk kepada fungsi kerajaan dalam pendidikan, peluang-peluang ekonomi serta faktor-faktor sosial yang melibatkan masyarakat Bidayuh. Kita consider macam Dewan Mini lah bila mana kita boleh mengadakan program-program seperti latihan, seminar dan sebagainya untuk masyarakat Bidayuh termasuk sekali di daerah Bau Amnya. Bagaimanapun beliau akui peruntukan itu tidak mencukupi dan dana tambahan akan diusahakan dari semasa ke semasa. Ujarnya lokasi di BNA Bau berdekatan dengan Dewan Suara Bau dan kerja-kerja pembinaan sudah pun bermula. Kapasitinya pula mampu menampung seramai 200 orang. Sebelum ini katanya DBNA Bau tidak mempunyai lokasi tetap bagi menjalankan aktiviti-aktiviti sosial. Bermula, kontraktor baru dilantik dan baru bermulalah dalam minggu ini. Dijangka siap pada Jun. Awal Jun 2021. Dalam 200 kapasiti, tetapi kita juga bangunan ini juga akan menempatkan pejabat DBNA Bau dan juga bilik mesyuarat lah. 3 lagi gelanggang futsal bakal dibina di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai tahun ini. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, projek tersebut dibina menggunakan dana program transformasi luar bandar RTP Adun Pantai Damai. Abdul Rahman berkata gelanggang futsal memberi manfaat kepada golongan belia untuk melahirkan generasi yang sihat. Ada kemudahan sukan seperti gelanggang futsal, sepak takraw, volleyball, netball dan sebagainya. Ini untuk manfaat masyarakat golongan belia, anak-anak muda yang ramai dapat di kawasan kita. Beliau melawat projek bina baharu gelanggang futsal Kampung Sungai Batu dan baik pulih gelanggang futsal Kampung Buntal pada Rabu dan mula dibina sejak 2016. Bermula pada tahun 2015 apabila projek Rural Transformation program ini dimulakan oleh Allahyarham mantan Penseri Adnan Satim, mantan Ketua Menteri kita. Di Dun Pantai Damai kita telah melaksanakan sebanyak 274 projek yang berkaitan rapat dengan keperluan masyarakat setempat. Berbagai bentuk projek. Selain pada kemudahan sukan, kita membina Dewan Masyarakat, jalan raya, sistem paparitan, serta rumah ibadah, surau, chapel dan pusat ekonomi wanita, JT, Pangkalan Puntun dan sebagainya. Menurutnya terdapat beberapa projek RTP mengalami kelewatan disebabkan keadaan cuaca dan pandemik COVID-19. Ekoran daripada rungutan yang sering diterima, lebih-lebih lagi daripada pelajar dalam penguasaan subjek fizik, mendorong sekumpulan penyelidik Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA untuk mencipta sejenis permainan ilmiah yang dikenali sebagai Electrical.
Menurut pensyarah fizik Pusat Asasi Sains dan Perubatan UNIZA, Dr. Siti Maisarah Aziz, permainan papan itu bertujuan menguji kefahaman pelajar terhadap fungsi komponen elektrik serta pengiraan yang melibatkan persamaan dan formula dalam menyelesaikan masalah dan persoalan fenomena berkaitan elektrik. Elektriko merupakan satu inovasi baharu dalam mempelbagaikan kaedah pembelajaran fizik melalui soalan berkaitan elektrik yang perlu dijawab semasa permainan sedang berjalan. Elektriko yang dicipta pada November lepas terbukti berjaya menarik minat golongan pendidik kerana telah memenangi beberapa pingat emas dalam pertandingan penyelidikan dan inovasi yang dipertandingkan pada tahun lepas. Antaranya termasuklah pertandingan amalan inovasi pengajaran dan pembelajaran AIPP, Carnival Inovasi UMT 2020, UNIZA Carnival on E-Learning 2020, UNICEL 2020 dan pertandingan inovasi Pusat Asasi Sains dan Perubatan UNIZA 2020. Bekas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, Tan Sri Wan Zulkifli Wan Arifin telah dilantik untuk menyertai Lembaga Pengarah Exxon Mobil Corporation. Dengan pelantikan itu, Lembaga Pengarah Exxon Mobil meningkat kepada 11 pengarah yang mana 10 daripadanya adalah pengarah bebas. Pengerusi dan CEO ExxonMobil, Darren Woods menyifatkan kepakarannya dalam industri global dan pandangannya berkaitan peralihan tenaga akan melengkapi pengalaman yang dimiliki lembaga pengarah. Malah sepanjang tempoh memegang jawatan CEO di Petronas, syarikat minyak dan gas negara itu dilapor merekodkan prestasi kewangan yang kukuh di samping meningkatkan pelaburan syarikat dalam teknologi pelepasan rendah. Ketika ini, Wan Zulkifli turut merupakan pengerusi bukan eksekutif dalam Lembaga Pengarah Malaysia Airlines Berhad dan DRB Highcom Berhad, selain terbabit dalam beberapa inisiatif yang tertumpu kepada pendidikan dan kepimpinan sektor awam. Sinar menanti buat penggiat sektor sukan dan rekreasi dalam masa terdekat ini meskipun negara berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Demikian keyakinan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan setelah membawa kebimbangan pemain industri berkenaan dalam mesyuarat sidang khas Majlis Keselamatan Negara MKN. Menurut Rizal, kemungkinan itu bakal memberi sinar selepas sidang khas MKN yang dipengerusikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin seolah memberi bayangan memahami akan kesukaran yang dialami oleh penggiat sektor berkenaan. Tambah Rizal dalam satu kenyataan, perkara itu akan berpandukan saranan serta cadangan daripada penggiat serta pemain industri termasuk hasil sesi libat urus beliau bersama komuniti industri sukan minggu lalu. Ini kerana sektor sukan adalah industri yang membawa pelaburan komersial bernilai tinggi termasuk penajaan korporat, penyiaran dan kandungan siaran dengan eyeball yang cukup tinggi serta penjualan dagangan yang melibatkan kejohanan utama seperti MFL, Liga Bola Sepak Malaysia dan STL, Liga Sepak Takraw. Terdahulu, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan PKP di seluruh negara kecuali Sarawak yang dijadualkan berakhir pada Khamis ini dilanjutkan 2 minggu lagi berikutan trend peningkatan kes COVID-19 di semua negeri. Berita itu tadi mengakhiri Utama TVS untuk malam ini. Saya Prisla John dan saya Akmal Saleh. Salam hormat dan selamat malam.